Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Fi hadzal yawm kita akan melancong ke negara-negara Arab untuk kita mengenali budaya-budaya yang berada di sana. Pada hari ini, saya Nur Muhammad Ehsan bin Syamsuddin bersama dengan kumpulan ana iaitu Muhammad Wajdi bin Muhammad Azri, Muhammad Rizwan Izahan bin Ali, Izzat Ziyad Zamaksari bin Mustafa dan juga Muhammad Husnul Hadi bin Samdin akan membentangkan kepada anda tentang budaya-budaya di negara Arab. Apa tujuan utama kita mengenali negara Arab adalah yang pertama, kita boleh mengetahui apakah asal-usul bahasa yang kita sedang pelajari ini, iaitu bahasa Arab. Dan kedua, bahasa Arab adalah satu teknik yang perlu dipelajari dan dituturkan untuk memahiri kemahiran bahasa Arab, dan di mana lagi boleh kita bertutur dalam bahasa Arab jika tidak di negara yang berbahasa Arab itu sendiri. Assalamualaikum. Saya Ziyad. Saya akan memberitahu beberapa perkataan bahasa Arab yang seringkali digunakan dalam aspek pelancongan. Yang pertama iaitu mitar yang bermaksud lapangan kapal terbang. Seterusnya mursyid syiar ihun iaitu pemandu pelancong. Seterusnya mawaqi' tarikhiyun iaitu tapak bersejarah. Kemudian jawaz safar iaitu pasport. Kemudian silsilat mafatih iaitu kunci rantai. Ada juga hadiat tadkariyah iaitu cenderamata. Terdapat juga surah iaitu gambar. Seterusnya kumash asyita iaitu pakaian sejuk. Syita musim sejuk. Dan asaf iaitu musim panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Izahan dan hari ini Ana akan membincangkan tentang nama-nama negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi mereka. Antara negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar mereka ataupun bahasa rasmi mereka ialah negara Sudan. Negara Sudan ini terletak di utara Afrika dan mempunyai populasi penduduk seramai 43.85 million orang. Selain itu, negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar ataupun bahasa rasmi mereka ialah negara Oman. Negara Oman ini terletak berhampiran dengan negara Arab Saudi. Populasi penduduk yang terdapat di negara Oman ini ialah 4.59 million orang. Dan nama ibu negara Oman ialah Muscat. Seterusnya, negara ketiga yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar mereka ialah negara Kuwait. Negara Kuwait ini terletak di bahagian barat Asia dan mempunyai populasi penduduk seramai 4.27 million orang. Ibu negara bagi negara Kuwait ini ialah Bandar Kuwait. Akhir sekali iaitu negara yang keempat yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa pengantar mereka ialah negara Mesir. Negara Mesir ini terletak di bahagian utara Afrika dan mempunyai populasi penduduk seramai 101 million orang penduduk. Dan nama bandar utama ataupun ibu negara mereka ialah Kairo. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan tempat pelancongan menarik. Tempat pelancongan menarik pertama di Arab Saudi yang boleh anda lawati ialah Najh. Gurun yang mempunyai ketinggian 762 hingga 1525 meter dari aras laut. Sebuah hiasan dan hiasan dengan Yaman. Pada tahun 632, Najh berlakunya Perang Riddah. Tempat kedua yang anda boleh lawati adalah Menara Jeddah. Tarikan menarik pelancong di Arab kali ini berbeza sedikit dengan tempat lain, di mana anda akan disajikan dengan bangunan tertinggi di dunia. Pada mulanya ia dipegang oleh Burj Khalifa, tetapi kini ia hampir dihalau oleh Menara Jeddah. Okey,
Tempat yang ketiga adalah Gunung Uhud. Ia juga dikenali sebagai Jabal Uhud. Jadilah kawasan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Mempunyai ketinggian lebih kurang 1050 meter dari aras laut. Dinamakan sebagai Jabal Uhud kerana anda hanya dapat melihat gunung yang berdiri sendiri ini, di mana tiada gunung lain yang mengikutinya. Okey, tempat yang keempat ialah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Siapa yang tidak kenal Masjidil Haram? Tempat-tempat pelancongan terkenal di Arab Saudi adalah tempat wajib untuk umat Islam menjalankan ibadah. Keluasan masjid wilayah adalah kurang daripada 356,000 meter persegi dan mampu menampung hingga 900,000 jemaah. Sungguh tempat yang paling megah dan besar di Arab Saudi. Okey, tempat yang terakhir ialah Gua Hira. Kawasan seterusnya ialah Gua Hira. Tempat ini menjadi kawasan yang dikunjungi oleh Nabi untuk menyendiri. Di sini juga Nabi menerima wahyu pertama menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang makanan yang berada di negara Arab. Ini kerana makanan merupakan satu aspek yang penting dalam kehidupan negara Arab. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang Arab, semuanya tinggi dan besar belaka semua. Jadi makanan yang pertama adalah nasi Bukhari ataupun orang Arab panggil Ruz al-Bukhari. Ini berasal dari daerah Hijaz, Arab Saudi dan merupakan campuran sos tomato pedas, ayam berempah dan juga salad yang dihidangkan bersama dengan nasi. Mengikut pengalaman saya sendiri, nasi Bukhari ini amat sedap dan perlu dicuba oleh para hadirin sekalian. Makanan kedua dipanggil saltah. Makanan nasional Yaman ini diperbuat daripada daging coklat yang dipanggil marak dan diperisakan dengan campuran rempah ratus iaitu sahawik yang merupakan campuran serbuk cili tomato, bawang putih dan juga herba-herba yang dikisar halus. Ini juga dimakan dengan roti nipis yang dikenali sebagai mulawah untuk dicecahkan ke dalam saltah tersebut. Dan makanan terakhir yang kita akan belajar pada hari ini adalah hummus yang berasal daripada Palestin, diperbuat daripada kacang kuda, minyak zaitun dan juga bijan, dimakan dengan roti sama juga seperti saltah tadi untuk dicicah ke dalam hummus. Sekian daripada saya.